tanda pemurah bekalan perjalanan haji yang baik. Waalaikumsalam Nanian. Terima kasih ya bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah share, yang sudah bagi tahu kawan-kawan supaya kita sama-sama dapat tahu kelebihan orang yang membelanjakan harta di jalan Allah ini, iaitu melaksanakan haji dan umrah. Baik. Jadi jika tuan-puan, cik puan ada apa-apa komen, pertambahan ilmu ataupun apa ilmu yang dapat, boleh komen di bawah. InsyaAllah kita sama-sama berkongsi. Mungkin ada perkongsian berkenaan pengalaman sendiri membelanjakan harta di sana dan sebagainya. Silakan komen. Terima kasih. Alhamdulillah gambar dan suara jelas. Terima kasih Intan Zahirah. Baik, tanpa membuang masa, kita terus kepada pembentangan kita pada hari ini. Saya akan membacakan salah satu bab daripada kitab Fadilat Haji. Fadilat Haji, Umrah dan Ziarah. Okey, karangan Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi. Baik, hari ini akan membacakan pada bab yang pertama, iaitu dorongan menunaikan haji pada hadis yang ke-9 insya-Allah. Seperti yang kita tahu bahawa ibadah haji dan umrah ini adalah rukun Islam kelima. Rukun maksudnya bukan ibadah yang kecil-kecil, dia adalah ibadah yang besar. Malah dia mengumpulkan kekuatan fizikal dan kekuatan harta. Solat, kita memerlukan kekuatan fizikal. Zakat, kita memerlukan kekuatan harta. Puasa, kita memerlukan kekuatan fizikal. Tetapi haji dan umrah ini memerlukan kekuatan fizikal dan harta untuk kita melaksanakannya dengan sempurna. Jadi hari ini salah satu kelebihan adalah pada perbelanjaan harta tersebut. Jadi kita bincang satu persatu. Apakah hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan dan ganjaran yang Allah berikan jika kita membelanjakan harta di jalan untuk melaksanakan haji dan umrah ini. Jadi kita membelanjakan harta itu daripada sekarang. Sekarang kita membeli buku contohnya. Kita datang kepada kursus, kita menempah pakej dan sebagainya. Itu adalah sudah mulanya perjalanan kita untuk menuju kepada haji dan umrah. Jadi kita bacakan satu persatu insya-Allah. Jadi hadis yang ke-9 daripada kitab Fadilat Haji. Okey, bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah bisab'i mi'ati dhi'fin. Riwayat Ahmad dan Tabrani wal Baihaqi wa isnad Ahmad Hasan kadza fi targhib. Baik. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, membelanjakan harta ketika haji adalah sama seperti membelanjakan harta di jalan Allah, iaitu digandakan 700 kali ganda. Masya Allah. Bukan sedikit ganda-gandaan dia, 700 kali ganda. Maksudnya kalau kita membelanjakan RM1, kita akan dapat 700 kali ganda ganjarannya. Kalau kita belanjakan RM1,000, kalau kita belanjakan yang kita ambil package contohnya RM5,000, RM6,000, RM7,000, malah kat sana pula kita bersedekah. Berapa banyak kita sedekah kat sana? RM1,000, RM2,000, RM3,000, digandakan 700 kali ganda. Masya Allah. Keterangan hadis tersebut oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW telah bersabda kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah adalah isteri baginda Nabi SAW. Pahala umrahmu adalah mengikut kadar perbelanjaanmu. Yakni sebanyak mana dibelanjakan, iaitu disedekahkan semasa umrah itu, sebanyak itulah pahala yang akan banyak mana kita bersedekah kat sana,
kita banyak cara bersedekah di masjid-masjid macam kat Malaysia. Kat sana dia tak sediakan tabung-tabung untuk Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, tetapi kita boleh bersedekah. Kita panggil kat sana infak sabil, maksudnya kita memberikan sedekah makanan ataupun minuman kepada orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Itu antara cara untuk bersedekah di sana. Ataupun boleh juga kita infakkan kepada ada persatuan ataupun pertubuhan kebajikan. Itu nanti boleh minta mutawif untuk tunjukkan. Mungkin juga pada akan datang saya akan tunjukkan juga kat mana tempat antara pertubuhan kebajikan yang ada di sana. Dia ada di menara di depan Masjidil Haram tu, dia punya pejabat. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Zulhafizi Khadim Ilmu. Waalaikumsalam Zulkafi Hashim. Terima kasih bersama dengan kita hari ini. Baik, kita teruskan. Dalam hadis dinyatakan bahawa perbelanjaan ketika haji merupakan perbelanjaan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya akan diganda 700 kali ganda. Hadis yang lain menyatakan bahawa membelanjakan 1 dirham ketika haji adalah seperti membelanjakan 40 juta dirham. Banyak tak? 40 juta kali ganda. Okey. Yakni, okey, contohnya kalau dirham tu duit perak. Okey, pada zaman dahulu digunakan duit emas dan duit perak. Zaman sekarang kita gunakan note ataupun nilai mata wang. Jadi contohnya kalau kita gunakan yakni, contohnya dia bagi kat sini, yakni RM1 yang kita belanjakan adalah sama seperti membelanjakan 40 juta ringgit. Setelah mengetahui semua ini pun, jika kita masih kedekut ataupun bakhil untuk membelanjakan harta, maka kitalah yang rugi. Maksudnya jangan kedekut untuk kita membelanjakan harta di jalan Allah ataupun untuk kita membelanjakan harta untuk menunaikan haji dan umrah. Walaupun pendapatan kita mungkinlah tidak seberapa banyak, tetapi jangan lupa untuk menyimpan, untuk menabung khas untuk kita mengerjakan haji dan umrah. Seperti mana kita menyimpan untuk berkahwin contohnya, kita menyimpan untuk membeli rumah, kita menyimpan untuk membeli kereta, begitu juga kita sepatutnya kena menyimpan, ada simpanan khusus untuk kita menunaikan haji. Alhamdulillah kat Malaysia ni sudah ditubuhkan tabung haji. Jadi boleh gunakan medan tersebut untuk kita simpan secara bulan-bulan kepada di tabung haji. InsyaAllah ada ganjarannya, insyaAllah. Semasa menerangkan adab-adab melaksanakan amalan haji, para masyayikh amat menekankan supaya tidak disempitkan perbelanjaan. Maksudnya jangan sangat berkira nak berbelanja. Imam Ghazali rahimahullah berkata bahawa maksud membazir, bahasa Arabnya israf, maksud membazir di situ adalah membeli makanan atau minuman yang enak dan mahal. Tetapi membelanjakan ke atas orang-orang di sana tidak dikira membazir. Maksudnya jika kita berbelanja, beli makanan bagikan orang ataupun kita dan sebagainya lah yang kita buat kat sana, benda-benda kebaikan di sana, itu tidak dikira membazir. Menurut Imam Al-Ghazali, yang membazir bermaksud adalah kita membeli makanan yang sangat mahal, kan, semata-mata untuk cuma mengenyangkan diri. Kalau kita beli makanan yang murah pun boleh kenyangkan diri juga. Okey. Guru-guru saya juga, iaitu Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, menulis bahawa jika kita memberi barangan seperti makanan dan minuman dengan niat untuk menolong para peniaga di sana, perbelanjaan ini tidak dikira sebagai berbelanja untuk diri sendiri. Bahkan ia adalah seperti perbelanjaan untuk orang-orang yang memerlukan di sana. Kalau kita berbelanja, beli makanan kat sana, okey, kita pergi menziarahi, ikut mutawif pergi ziarah tambahan, okey, pergi ziarah ke tempat-tempat lain,
Dan dekat sana pula kita berbelanja, beli makanan dan sebagainya, selagi tidak membazir yang kita sebutkan tadi, itu juga dikira membantu orang-orang di sana. Kita patut mengambil berat perkara ini secara khusus. Saya amat bertuah kerana telah diberi, iaitu Maulana Zakaria Al-Kandahlawi berkata, saya amat bertuah kerana telah diberi peluang sebanyak 2 kali untuk menghadiri tanah suci bersama guru saya yang dimuliakan, Hadrat Syekh Maulana Khalil Ahmad Sahib rahimahullah. Saya sentiasa memerhatikan satu kebiasaan Hadrat Syekh, iaitu apabila teman-teman yang mengenalinya yang datang dari India menghadiahkan sesuatu kepadanya. Okey, Syekh Zakaria, Syekh Maulana Khalil ni datang daripada India. Beliau akan menolaknya dengan berulang kali sambil mengatakan, orang-orang di sini lebih berhak, berilah hadiah ini kepada mereka. Kadang-kadang beliau sendiri yang memberitahu tempat tinggal alim ulama dan ahlullah di sana. Tetapi jika mereka tetap mahu memberikan kepada Hadrat Syekh, beliau akan menerimanya dengan terpaksa dan akan memberikan wang hadiah itu kepadaku sambil berkata, gunalah duit ini untuk membeli sesuatu di pasar kerana kita pun patut membantu para peniaga di sini. Poin yang kita nak ambil kat sini adalah apa? Jangan kedekut untuk berbelanja. Sama ada kita belanja, kita sedekahkan kepada orang, itu lebih baik, InsyaAllah. Jadi nanti kalau pergi ke sana, boleh tanya kepada mutawif, bagaimana cara saya nak buat infak sabil? Boleh tanya dia begitu. Bagaimana cara saya nak bersedekah kat sini? Nanti insyaAllah mutawif akan bantu. Nanti mungkin ada siri yang lain, saya akan berkongsi pengalaman saya sendiri mengagihkan bantuan makanan kepada jemaah-jemaah di sana, insyaAllah. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, salah satu daripada tanda pemurahnya, ini yang saya ambil tajuk kita pada hari ini, salah satu daripada tanda pemurahnya seseorang itu ialah bekalan perjalanan hajinya adalah daripada jenis yang baik. Para ulama menulis, maksud bekalan perjalanan haji yang baik mungkin bererti barang bekalannya dari jenis yang baik, atau mungkin juga membawa erti sifatnya yang tidak berkira dalam berbelanja. Jadi kita tengok kat sini, maksud bekalan perjalanan haji, apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar, berarti barang bekalannya dari jenis yang baik. Itu salah satu, ataupun mungkin juga yang bermaksud sifat yang tidak berkira dalam berbelanja. Kalau dulu ada kenderaannya unta, sekarang kita kenderaannya kita ambil penerbangan yang elok, kita ambil package yang elok, okey. Dan juga jangan berkira untuk berbelanja kat sana, banyakkan bersedekah, beli makanan bagi kat orang dan sebagainya. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga berkata, sebaik-baik orang yang menunaikan haji ialah dia yang niatnya ikhlas. Itu sudah tentu. Bekalannya yang bagus dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Jadi kat sini diletakkan poinnya apa? Yang pertama, sebaik-baik orang yang menunaikan haji itu ialah orang yang niatnya ikhlas. 1. Bekalan yang bagus. 2. Dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Dalam sebuah hadis yang dhaif ada disebut bahawa barang siapa yang kedekut daripada berbelanja di tempat yang diredai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terpaksa berbelanja beberapa kali ganda lebih daripada itu di tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa menangguhkan hajinya yang telah fardu kerana sesuatu maksud keduniaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menahan maksudnya itu sehinggalah para haji selesai dan pulang daripada amalan haji. Dan barang siapa yang mengelak daripada menolong saudara seagamanya dalam perkara kebaikan,
maka dia terpaksa menolong atas sesuatu perkara yang membawa kepada dosa. Jadi poin yang kita dapat di sini adalah jika kita tidak membelanjakan harta kita di jalan yang diredai Allah, maka kita akan terdorong untuk membelanjakan harta itu di jalan yang sebaliknya. Begitu juga sebaiknya kita tidak menangguhkan perjalanan haji dan umrah kita. Pada zaman sekarang sudah ada kuota. Jadi kita sudah ada giliran. Okey, nak kena menunggu lama. Jadi jika kita sudah terpilih, tidak ada apa-apa keuzuran, maka cepat-cepatlah pergi haji. Dan jika duit kita sudah disimpan untuk mengerjakan haji, okey, biarkan dia disimpan di situ. Kemudian kita kumpul lagi duit untuk melaksanakan ibadah yang sebahagian daripada haji, iaitu umrah, yang juga wajib di dalam mazhab Syafi'i. Jadi pun kena segerakan melaksanakan umrah jika kita sudah berkemampuan. Wallahu a'lam. Jadi di situ antara poin-poin yang kita dapat, insya-Allah. Oh, lain putus-putus. Okey. Yang lain bagaimana? Okey tak? Insya-Allah. Doa insya-Allah semoga kita dipermudahkan. Sebaik-baik orang yang menunaikan haji kenalah ikhlas. Itu salah satu poin yang diberikan oleh Sayyidina Umar, insya-Allah. Jadi itu sedikit hari ini untuk kita sebagai kita punya motivasi untuk kita meneruskan pembelajaran kita, untuk kita tidak kedekut untuk mengeluarkan harta, membelanjakan harta untuk perjalanan kita menunaikan haji dan umrah. Termasuk juga kita pergi kursus, kita beli peralatan dan sebagainya, itu juga sudah termasuk di dalam perbelanjaan menunaikan haji, beli buku dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi pada esok hari pada jam 10 pagi. Pejabat kami buka seperti biasa pada hari Isnin sehingga Jumaat pada jam 9 pagi sehingga jam 6 petang. Dan insyaAllah rakaman daripada perbentangan kita ini yang sudah disunting, insyaAllah saya akan uploadkan di YouTube Umrah Andalusia Bahau dan di IGTV, ya, Instagram Umrah Andalusia Bahau. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Jika ada cadangan ataupun kritikan untuk kita menambah baik perbentangan kita ini dan juga apakah topik-topik yang boleh dibincangkan, silakan komen di bawah dan juga PM saya, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.